أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib dan membincangkan tentang kitab menelusuri 1000 tahun mazhab Syafi'i di alam Melayu. Pertemuan yang lepas telah pun kita lihat secara umum dan kita mulakan perbincangan tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Disambung semula pembahasan tentang Imam Syafi'i rahimahullah sebagai subjek yang permulaan yang perlu diperbincangkan sebelum kita buka benda-benda lain. Jadi Imam Syafi'i ialah benda asas kepada kitab ini. Jadi Imam Syafi'i ialah imam yang dilahirkan tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah dan wafat pada 205 Hijrah. Ada yang mengatakan 204. Tu beza sikit, 4 dengan 5. Jadi beliau dilahirkan di Palestin, di Gaza. Dilahirkan di Gaza, Palestin. Jadi di Gaza, Palestin ini daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama beliau yang penuh dengan lakab dia apa semua, lakabnya gelaran, dipanggil sebagai Abu Abdullah. Orang Arab dia akan letak Abu sekian-sekian, maksudnya anak sulung dia ialah Abdullah, maka gelarannya Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah, anak sulungnya Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Jadi nama Muhammad bin Idris Al-Syafi'i itu mengambil nama moyangnya bernama Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalibi bin Abdul Manaf. Maka bertemu nasab dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Dia keturunan Imam Syafi'i bertemu nasab dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Dan kemudiannya Abdul Manaf Al-Muttalibi Al-Qurashi bin Ma'an bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maka mereka daripada keturunan Arab Adnani. Adnani maksudnya daripada Arab Musta'aribah. Arab ada 3. Satu Arab Ba'idah, kedua Arab Aribah, ketiga Arab Musta'aribah. Arab Ba'idah ni Arab yang dah pupus. Itu yang disebut dalam Quran Iramazatil Imad, yang kaum Samud. Samud iaitu kaum yang ada tiang-tiang yang hebat. Maka Samud dah habis, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad juga Arab yang telah pun pupus. Jadi Arab Ba'idah ialah Arab yang telah pun pupus. Yang tinggal 2 lagi, Arab Aribah dan Musta'aribah. Aribah ini ialah golongan Kan'an, Himyar, kebanyakannya daripada Arab Selatan. Selatan asal daripada Yaman, tu Arab Himyar, Arab Kan'an, maka dia bertebaran sampai ke seluruh pelosok tanah Arab, tapi asalnya daripada selatan, iaitu daripada Yaman.
Jadi antara antara kabilah-kabilah terkenal daripada Himyar ni antaranya kabilah Azad. Azad ini kabilah daripada Yaman tapi telah tersebar ke semua tempat. Jadi ibunda Imam Syafi'i juga daripada kabilah Azad. Kabilah Azad dan ada kaitan dengan Rasulullah yang sangat rapat. Jadi lahirnya Imam Syafi'i di Ghazah. Jadi bertemu nasab dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Dan dinisbahkan namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada datuknya bernama, pada moyangnya bernama Syafi' bin Sa'ib. Kenapa tak dinisbahkan pada datuk yang lain? Jadi sebabnya ialah Syafi' bin Sa'ib itu ialah sahabat Rasulullah, merupakan orang yang rapat dengan Rasulullah SAW, tapi bukan sahabat yang kibar. Begitu juga Syafi' bin Sa'ib, ayahnya Sa'ib, ialah salah seorang sahabat yang masuk Islam selepas peperangan Badar. Anaknya Syafi'. Jadi Imam Syafi'i mengambil nama moyangnya bernama Syafi' sebagai nisbah pada dia, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebab Syafi' itu ialah sahabat Rasulullah. Walaupun Sa'ib juga sahabat Rasulullah, tapi Syafi' itu yang lebih diterima oleh Imam Syafi'i sebagai nama yang nak disandarkan. Macam kita lah, atau orang Arab dia ada benda melibatkan keluarga dia, apa benda yang dia nak nisbahkan. Biasa disebut An-Najjar. Sekian hujung dia Najjar. Sebab dinisbahkan pada datuk nenek moyang dia yang pakar di bidang perkayuan. Najjar ni tukang kayu. Najjar. Jadi ada datuk dia yang dulu memang pakar tukang kayu, maka menjadi kebanggaan kepada anak cucu, maka nisbah pada An-Najjar. Jazari ni baca, tukang potong daging. Dia bangga dengan datuk dia, tokek daging, maka dinamakan Al-Jazari. Jazari ramai, Imam Jazari ada apa semua. Jadi dia bangga dengan datuk dia sebagai tokek daging. Jadi kita dia bangga sebagai apa? Jaga kambing, Al-Kambingi. Bolehlah Al-Ghanami. Tapi ikutlah apa-apa kan yang sesuai, yang kita rasa sesuai, yang rasa benda tu jadi kebanggaan. Jadi Imam Syafi'i bangga dengan moyang dia yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, maka dinamakan Syafi'i. Ya, nasab tu nasab kepada moyang dia. Syafi'i asalnya Syafi', tambah ya jadi Syafi'i. Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbah pada datuknya yang seorang sahabat. Jadi itu semua tidak ada sebarang khilaf di kalangan para ulama, cuma khilaf ialah tentang maknya, ibundanya. Ibundanya ialah seorang sama ada daripada keturunan Rasulullah ataupun tidak keturunan Rasulullah. Jadi saya mengambil daripada Imam Ar-Razi dan juga daripada Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kalau imam dulu Syekh yang tadi Imam Ar-Razi, kalau yang saya sekarang ni Syekh Nuruddin Al-Banjari mengatakan, mengambil pandangan bahawasanya bonda Rasulullah SAW bertemu nasab dengan Rasulullah. Jadi bonda Rasulullah itu sangat dekat nasabnya dengan Rasulullah. Jadi kalau daripada belah bapa bertemu pada Abdul Manaf, sebelah ibu sangat rapat. Ibu Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain. Maksud Hasan bin Husain ini bukan adik-beradik. Sayyidina Husain meletakkan nama anak dia Hasan. Dia ada adik bernama Hasan, tapi sayangnya pada Hasan tu anaknya juga dinamakan Hasan. Jadi bukannya Hasan adik-beradik dia, tapi anak dia. Ada dua orang Hasan, satu Hasan adik-beradik Sayyidina Husain, satu Hasan anak Sayyidina Husain. Jadi daripada anak Sayyidina Husain ini, Hasan lahirnya Abdullah. Daripada Abdullah ni lahirnya Fatimah. Daripada perkahwinan Fatimah dengan Idris melahirkan Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi keturunan belah ibunya sangat dekat dengan Rasulullah, iaitu Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali.
karamallahu wajah. Ali berkahwin dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nasab keturunan Imam Syafi'i, sangat dekat dengan keluarga Rasulullah. Oleh kerana sangat dekat dengan keluarga Rasulullah lah dia mendapat tempias beberapa perkara melibatkan penempelan Syiah pada dia. Syiah pada ketika itu sedang berhadapan dengan kerajaan Abbasiyah. Imam Syafi'i ini pada kerajaan Abbasiyah. Hidupnya beliau pada 6 pemerintahan kerajaan Abbasiyah, 6 raja bertukar. Yang lama ialah Raja Sultan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di pada zaman Harun Ar-Rasyid ni Imam Syafi'i juga terpalit dengan fitnah Syiah. Jadi Syiah menempel pada Ahlul Bait. Ahlul Bait ni bukan Syiah, tapi Syiah menempel pada Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait pun tak berapa suka kan dengan mereka ni menempel dengan dia. Maka mereka nak berjuang, nak menegakkan pemahaman mereka, tapi menempel pada Ahlul Bait. Jadi yang disebut sebagai Syiah sebab dia tasyayyuh, dia sangat ta'assub sampai mengatakan Quran itu salah turun pada Nabi Muhammad, sepatutnya turun Sayyidina Ali. Jadi dia sangat ta'assub pada Sayyidina Ali. Jadi sebenarnya bukan ta'assub apa, dia menempel, mendapat kekuatan nak ambil dahan orang. Jadi ketika itu sampai Imam Syafi'i pun terfitnah sekali, sebab Imam Syafi'i berada di Yaman. Yaman ini ialah kawasan yang pertama dibuka oleh Sayyidina Ali. Rasulullah arahkan Sayyidina Ali untuk membuka Yaman. Maka Yaman dibuka oleh Sayyidina Ali pada zaman Rasulullah. Kemudiannya di Yaman ini terdapat ramai keluarga Rasulullah SAW yang berada di Yaman, dan Hadramaut itu adalah tempat keluarga Rasulullah ramai di situ, disebut sebagai Alawiyin. Golongan Alawiyin ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ali bin Hasan Husin, ramai di Yaman itu. Jadi bila ramai, maka bila berlakunya pemberontakan Syiah, maka terpalit sekali Alawiyin. Maka ramai tokoh-tokoh Alawiyin yang terikat dengan, yang terlibat dengan Syiah telah pun ditangkap, termasuk diborong sekali dengan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini ialah pembantu Gubernur. Imam Syafi'i ini bukannya seorang imam yang sekadar bagi fatwa gitu, tidak. Imam Syafi'i terlibat sebagai seorang pentadbir di zaman dia. Imam Syafi'i bekerja, ada kerja sebagai pembantu Gubernur, jurutulis. Kalau kita sekarang ni Sekpol lah, Sekpol Gubernur Yaman. Jadi sambil beliau menjadi pembantu Gubernur, ataupun kita sekarang ni Sekpol kepada menteri, Gubernur ni pemerintah wilayah lah, wilayah Yaman. Dan beliau juga mengembangkan mazhabnya di Yaman. Jadi Yaman tu memang base mazhab Syafi'i dan base Ahlul Bait. Maka bila berlaku itu 10 orang tokoh-tokoh termasuk Imam Syafi'i sebagai pembantu Gubernur dibawa ke Baghdad bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka bila dibicarakan, 9 disabitkan dengan buraq, 1 tidak, iaitu Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i berhujah membela diri beliau, dan beliau dibebaskan dengan hujah-hujah beliau. Akhirnya Khalifah tertarik dengan beliau. Sebab pertama dia hujahnya yang membela diri dia sendiri. Yang kedua tazkiyah ni recommendation daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, rakan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni seorang ulama besar tuan-tuan. Rakan Harun Ar-Rasyid ni ialah Imam Malik. Rakannya Imam Malik, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, dan juga Imam Abu Ja'far Imam anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu seorang Hasan Syaibani, seorang lagi yang menulis kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj tu Abu Yusuf. Jadi 2 orang anak murid yang hebat Imam Hanafi. Imam Syafi'i tak sempat jumpa Imam Hanafi, sebab Imam Syafi'i lahir 120 Hijrah, Imam Hanafi wafat pada tahun yang sama. Tapi Imam Syafi'i belajar fiqh mazhab Hanafi daripada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Jadi Muhammad Hasan Asy-Syaibani sebagai rakan kepada Khalifah bagi suaka politik dia kepada Imam Syafi'i. Dia kata memang tak terlibat, dia ni memang keturunan Rasulullah, tapi bukannya Syafi'i, bukannya Syiah. Jadi dia pun bagi tazkiyah dia, bagi recommendation dia. Begitu juga dengan Imam Syafi'i sendiri memberikan pembelaan dia yang menyebabkan Khalifah tertarik dengan dia. Dan Khalifah
meminta dia untuk kekal di Baghdad sebagai salah seorang daripada ilmuwan di Baghdad. Bahkan boleh dibenarkan keluar masuk istana, tapi dia tak betah berada di istana. Dia minta diri daripada khalifah untuk pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia menggagaskan perancangan untuk membuka mazhab jadid. Maka dia pergi ke tempat yang jauh daripada hiruk pikuk politik, iaitu Mesir. Mesir jauh. Dan Mesir bukan sekadar jauh, Mesir ada imam, dua orang imam besar ketika itu yang masih hidup, iaitu Imam Al-Laisi, bukan guru pada Imam Syafi'i juga, belajar sampai di Mesir. Imam Syafi'i masih belajar lagi. Imam Laisi dan Imam Waqi'. Imam Laisi dan Imam Waqi', dua orang besar di Mesir. Kemudiannya beliau menggagaskan mazhab barunya, iaitu Mazhabul Jadid, mazhab baru di Mesir. Ada beberapa perkara lah yang beza antara mazhab Mesir dengan mazhab Baghdad. Jadi itu Imam Syafi'i yang terpalit juga dengan fitnah Syiah. Jadi ramai keturunan Alawiyin ini melarikan diri daripada hiruk pikuk pertembungan yang berlaku. Mereka tak nak gaduh-gaduh. Maka sebagian besarnya bersama Imam Syafi'i ke Mesir, tempat yang jauh, dan sebagian besarnya pergi jauh lagi. Ke mana? Ke tempat yang paling jauh pada zaman itu, iaitu ke Alam Melayu. Alam Melayu ialah tempat yang paling jauh sekali. Jadi dia tak ke China, sebab ke China ni dia ada benda-benda yang melibatkan perdagangan. Tapi Alam Melayu ni dia melibatkan bukan sekadar perdagangan, dia melibat benda besar lagi, ialah dakwah. Dan mereka dimuliakan. Bila keturunan Rasulullah sampai di Alam Melayu, dia akan dimuliakan. Sebagai contoh, keturunan Rasulullah yang awal sampai ke tanah Melayu ialah Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq. Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq ini memang sangat rapat. Sebab Ja'far Shadiq ialah anak keturunan daripada Sayyidina Hasan. Jadi memang sangat rapat. Jadi mereka datang satu kapal 100 orang, anak beranak keturunan Rasulullah datang daripada Ja'far Shadiq ini. Ja'far Shadiq ini imam mazhab sahabat, itu mazhab Ja'far Shadiq. Kalau siapa belajar perbandingan mazhab, dia akan belajar mazhab Ja'far Shadiq, mazhab Ja'fari bukan Syiah. Sebab dia wujud sebelum Syiah wujud lagi, maka dia bukan Syiah. Tapi kalau nak nempelkan, dinama sebagai Syiah Tafdiliyah, yang tidak melibatkan pengkafiran pada sahabat dan tidak melibatkan kemusnahan kesesatan pada akidah dan syariah. Jadi dia tu wujud sebelum Syiah wujud lagi. Jadi anak dia iaitu Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq telah sampai ke Alam Melayu. Alam Melayu ketika itu telah pun ada raja-raja yang masuk Islam. Antara Raja Perlak. Raja Perlak ini bila sampai satu kapal besar 100 orang datang dengan keluarga Rasulullah, dengan keturunan yang hebat, dengan muka yang memang keturunan Rasulullah, memang menurun muka Rasulullah itu. Maka dengan muka yang hebat, handsome, warak, hidung terletak aja kan. Kita ni Jawa, Bugis, mana nak hidung mancung. Memang kurang sikit lah peratusan kehandsomean tu. Walaupun begitu boleh tahan juga kan. Jadi bila sampai, maka mereka sangat-sangat menyambut rombongan daripada Timur Tengah, keluarga Rasulullah datang, dan dijadikan sambutan diraja. Dan Sultan ketika itu yang memerintah Perlak rasa sangat-sangat kasih kepada keturunan Rasulullah ini, cicit Rasulullah ini, anak cucu cicit Rasulullah ini, lantas ditawarkan. Dia tak tawar pada Muhammad Ad-Dibai tadi, sebab Ad-Dibai itu ramai dah isteri dia. Tawar pada anak Muhammad Ad-Dibai, iaitu Ali bin Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq, untuk berkahwin dengan puteri dia, puteri Makhdum Tansyuri. Maka berkahwinlah dua ni, Makhdum Tansyuri dengan Ali Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq. Bermulalah masa itu perkahwinan antara keluarga Rasulullah dengan kesultanan di Alam Melayu ini, itu Sultan Perlak. Maka lahirlah anak bernama Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz ni anak daripada Sayyid Ali tadi, dan cucu kepada Sultan Perlak. Maka cucu Sultan Perlak tadi, Sayyid Abdul Aziz, memulakan dinasti pertama yang memerintah Alam Melayu, iaitu dinasti Aziziyah. Jadi
kes yang sama macam ni banyak tempat tuan-tuan. Antaranya Brunei, sekitar tahun 1430 lebih, maka itu zaman Melaka tu, 1430 lebih. Brunei memang dah ada kerajaan dah, kerajaan Islam Brunei. Dia dah ada 2 orang raja-raja. Dia raja yang kedua dia Sultan Ahmad, maka didatangi oleh Syarif Ali daripada Mekah. Syarif Ali ni dia syarif yang memerintah kota Mekah. Pada zaman dulu Mekah Madinah ni satu kota yang ada kuasa autonomi, pemerintahan sendiri. Zaman tu ya keturunan Said daripada keturunan Bani Qitadah, keturunan Rasulullah yang memerintah kota Mekah dan Madinah ni. Maka Syarif Ali ni dia berlaku pergeseran dengan pemerintahan nak merebut kuasa, maka dia tak naklah berebut-rebut ni, buat apa berebut. Maka dah nak sangat, ambil lah, dan dia pergi ke tempat yang aman. Mana tempat aman? Sekali lagi dituju ke tanah Melayu tuan-tuan. Dia meninggalkan kota Mekah, maka dia bawa segala alat kebesaran dia sebagai raja di Syarif kota Mekah, raja kota Mekah, maka dia cari tempat yang aman. Sampai di alam Melayu, dia tidak pergi ke Melaka, dia tak pergi ke Pasai, Pelak, sebab Pelak dah ada dah keturunan Rasulullah situ. Dia tak pergi ke Jawa, sebab Jawa dah ada Syarif Hidayatullah di Saribon, kerajaan Rasulullah situ. Di Banten, kerajaan keturunan Rasulullah. Maka dia pergi ke Kalimantan. Sampai Kalimantan, di Brunei, dia bersinggah di Brunei, dan dia dengan bekas pemerintah, dengan kapal besar, duit banyak apa semua, dan dia banyak melakukan dakwah dan menubuhkan masjid-masjid, membina masjid-masjid. Maka Sultan Ahmad berkenan dengan Syarif Ali. Maka dia pula tak ada anak lelaki, dia hanya ada anak perempuan saja. Maka anak perempuan dia Puteri Kinabatangan. Puteri Kinabatangan dikahwinkan dengan Syarif Ali. Maka kemudian Sultan Ahmad pun mangkat. Bila mangkat Sultan Ahmad, automatik Syarif Ali menjadi Sultan Brunei, dan keturunannya sampai hari ini memerintah Brunei Darussalam. Jadi orang Melayu senang bila bertemu dengan keturunan Rasulullah ni, mereka boleh berikan tahta mereka. Begitu juga kalau kita tengok tak jauh dekat Malaysia kita aja. Kalau Malaysia kita antara Said Harun dengan Sultan Diauddin Mukarram Shah, orang Sultan Kedah. Oleh kerana Said Harun ni sangat hebat pentadbiran dia, keturunan Rasulullah pula, maka dia kahwinkan dengan Tengku Puteri Sofiah, anak dia. Tapi dia ada anak lelaki. Anak lelaki dia raja muda, diberikan pentadbiran Kedah, Darul Aman, dan diberikan satu wilayah daripada Kedah, itu wilayah Arau nama dia. Governor Arau diberikan kepada Said Harun tadi. Kemudiannya bila perkahwinan Syekh Harun dengan Tengku Sofiah tadi dapat anak, maka bermula saat itulah anak itu dijadikan sultan kepada sebuah negeri yang merdeka, bebas keluar daripada Kedah. Diberi oleh sultan satu wilayah khas sebagai tanda kecintaan dia kepada keluarga Rasulullah SAW. Sampai sekarang keturunan Jamalul Lail memerintah Perlis, Indra Kayangan, Perlis Darussunnah, daripada keturunan Jamul Lail. Sampai sekarang Syed Sirajuddin Jamul Lail kan. Jadi tuanku Syed Sirajuddin Jamul Lail. Dia juga dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan daripada Syed di Negeri Sembilan ni, bila berlakunya perkahwinan di antara Yam Tuan Rembau punya anak Yam Tuan Rembau dengan saya lupa nama dia, Syed Harun ke Syed apa? Syed Harun. Jadi dengan Syed tadi melahirkan Syed Abdul Rahman. Jadi Syed tadi kemudian menjadi Yang Tuan Besar di Tampin, dan sampai sekarang keturunan Yang Tuan Besar Tampin daripada keturunan Rasulullah SAW memerintah Negeri Sembilan. Sekarang ni Yang Tuan Besar dulu Yang Tuan Besar Raja Syed Razman. Syed Razman ni yang memerintah Negeri Sembilan sekarang ni. Dia itu keturunan Syed tu. Banyak negeri ni, bukan sikit-sikit, banyak. Dalam kajian kita dalam buku ni, bukan dalam 32. Dan 32 Ahlul Bait Rasulullah SAW yang memerintah alam Melayu. Sesuai dengan bulan Rabiul Awal ni, kita kena faham bahawasanya kita terhutang budi dengan keturunan Rasulullah yang menyebarkan Islam. Diorang datang jadi raja-raja, bukan jadi raja yang laksari, beta nak tu, beta tak. Dia datang jadi raja sebagai raja yang betul-betul jaga keturunan dia, sebab keturunan Rasulullah yang ada tanggungjawab menjaga rakyat. Maka rakyat terjaga dengan agama. Ratus tahun penjajah datang nak jolok tak mampu. Berkat daripada Kesultanan Ahlul Bait
Sebagai buktinya Filipina murtad semurtad-murtadnya, tapi bahagian selatan tak murtad. Bahagian selatan ada dua kerajaan ahli bait, iaitu Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Di Pulau Mindanao ada Kesultanan Maguindanao. Di Pulau Sulu, Kepulauan Sulu ada Kesultanan Sulu. Dua-dua kesultanan itu ialah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sultan di kedua-dua kawasan itu. Tapi kawasan lain semuanya dimurtadkan, semurtad-murtadnya tuan-tuan. Habis, tak tinggal apa, tinggal patung Sultan Kudarat aja. Dekat Luzon tu ada patung Sultan Kudarat. Tapi Sultan Kudarat itu ialah ulama besar yang menjadi raja. Namanya Sultan Kudarat. Ulama besar je raja, tapi diorang tak tahu dah. Diorang buat patung aja. Buat patung Sultan tu pegang kan. Hebat. Itu pejuangnya lawan Spanyol. Tapi Spanyol dia mempunyai amarah, dendamnya sangat kuat. Sebab tu mereka sanggup datang, Spanyol dengan Portugis sanggup datang jauh-jauh sebab nak meneruskan peperangan salib. Mereka kalah di Konstantinopel dan mereka dendam sebab Andalus jatuh tangan Islam 800 tahun. Andalus itu ialah satu semenanjung yang ada dua negara. Negaranya ialah Portugis atau Portugal dengan Spanyol, Spain. Portugal itu bahasa Arab sebenarnya, Portugal. Tempat yang banyak limau. Portugal tu limau, oranji kan. Sebenarnya Portugal tu Portugalu daripada bahasa Arab. Jadi 800 tahun kerajaan Andalus duduk di situ membina berbagai kehebatan sains teknologi. Tapi bila jatuh kerajaan Andalus, mereka musnahkan semua, musnah ni Islam di sana. Dan bukan sekadar musnahkan Islam di Andalus, mereka punya dendam, dia sanggup datang ke sini. Tapi Portugis tak mampu. Dia jajah kota Melaka aja. Tak mampu memurtad kaum Melaka. Ni tahniah lah kaum Melaka kalau ada sini kan. Ada kaum Melaka sini. Tak mampu dimurtadkan. Tapi Spanyol dimurtadkan. Tapi alhamdulillah bawah tu tak mampu dimurtadkan. Terus mereka serang, mereka lawan, mereka pertahankan akidah sampai hari ini mereka Islam. Tapi penuh dengan pelbagai tekanan mempertahankan akidah mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kita tutang budi dengan keluarga Rasulullah SAW yang datang ke sini menyebarkan agama Islam. Sebahagian mereka dilantik menjadi raja-raja. Kenapa raja-raja itu senang nak bagi dia punya tampuk kerajaan dia? Sebab mereka pertama, mereka tahu al-a'immatu min Quraisyin. Pimpinan tu hendaklah daripada Quraisy, kalau mampu nak dapatkan Quraisy. Yang keduanya, mereka tak rasa hilang. Sebab apa? Cucu yang memerintah itu ialah cucu dia. Walaupun anak Said tadi, tapi tetap cucu dia. Sebab anak daripada permaisuri dia. Dan kemudiannya berterusan kerajaan itu sampai sekarang tuan-tuan. Antaranya kerajaan di Malaysia ni kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan ada dua, Kelantan lama, Kelantan baru. Jadi kerajaan Raja Jembal dulu tu Kelantan lama. Raja Jembal tu pun sebahagiannya ialah keturunan Rasulullah SAW. Tuan Guru Nik Abdul Aziz tu dia keturunan Raja Jembal. Tuan Nik Aziz anak buahnya, anak betulnya Nik Abdul lah. Anak buahnya ialah Nik Zawawi dan juga Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau dalam kita kaji dalam silsilah silsilah keturunan Rasulullah, Itrah Nabawi, maka antaranya disebut oleh Hamka mengatakan dalam kitab yang terbesar itu, kitab yang hebat sejarah tu, sejarah Islam tu, mengatakan bahawasanya antara ada keturunan yang tidak menggunakan nama Said. Antaranya macam Nik Tuan, Tuanku, macam di Terengganu panggil Tokku Pulau Manis, Tokku Tuan Besar, Tokku apa lagi, Tokku kan. Semua Tokku tu semua keturunan Rasulullah yang tak pakai nama Said. Sebab zaman dulu banyak yang tak pakai ramai tak pakai nama Said sebab penjajah akan bunuh mereka kalau tahu mereka keturunan Rasulullah SAW. Itu yang banyak di Sarawak, banyak yang dia simpan nama dia. Ada yang menukar nama jadi Nik dan Tuan. Dia Nik dan Tuan tu sebahagian itu daripada itrah Rasulullah SAW. Tapi yang kuat ni, yang Said ni lah, Al-Qadri ke, Al-Qudsi ke, ramai lah banyak-banyak tu kan yang kita dengar tu, Al-Jamrul Lail ke. Jadi itu semua keturunan yang kuat. Ada pun keturunan yang lain masih lagi dalam keluarga besar Rasulullah SAW. Dan rahimakumullah,
Jadi sebab itulah kita lihat banyak keturunan Rasulullah yang datang ke sini dan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi raja, dan ada yang tidak raja tapi menjadi pembesar-pembesar. Ramai yang menjadi pembesar. Antaranya kalau di Perak, Tok Tambak Pulau Pisang. Tok Tambak Pulau Pisang tu dia kuburnya dekat Bota. Jadi dia keluarga dia daripada keluarga Jamrul Lail. Jadi dulu kerajaan Perak ni akan melantik dia punya pembesar-pembesar dia, penasihat raja daripada keluarga Jamrul Lail. Sampai satu tahap dia dah berhenti kan. Tapi keluarga tu lah keluarga besar daripada keluarga Rasulullah yang menjadi pembesar-pembesar Perak. Dan satu daripada anak Tok Tambak Pulau Pisang ini dijemput ke Siak. Sebab Siak keturunan raja-raja dia dah putus, tak ada anak. Dia tak ada anak, orang Melayu tak main sapu je. Dia tak main ambil masuk, tak. Dia cari orang yang ada keturunan raja-raja atau keturunan Rasulullah. Maka dia minta daripada Tok Tambak seorang keturunan dia untuk dihantar ke Siak menjadi raja di Siak. Maka berkalanlah Siak itu dirajai oleh keturunan Rasulullah. Sampailah merdekanya Indonesia, mereka membayar harga yang mahal untuk melucutkan taraf raja-raja mereka. Sebahagian mereka dilucutkan sebab republik, sebahagian besar dibunuh semasa berlakunya revolusi komunis. Komunis bunuh ramai raja-raja Indonesia, tuan-tuan. Yang sekarang ni habis, tinggal cerita aja. Yang ada pun tidak berdaulat sebab dah ada republik. Jadi tinggal raja-raja yang berdaulat ialah raja-raja di Brunei sepenuhnya kekuasaan, dan di Malaysia raja berperlembagaan. Jadi itulah keturunan Rasulullah yang sangat banyak sebenarnya yang menguasai pentadbiran di Malaysia ni, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan mereka gemblengkan kekuatan memimpin kita di akhir zaman ini untuk mengangkat semua kekuatan Islam, insya-Allah. Tengoklah siapa yang naik kan. Kita pulang pada Allah. Jadi balik pada Imam Syafi'i tadi, jadi kita kalau nak tengok siapa sebenarnya membentuk Imam Syafi'i, maka yang membentuk Imam Syafi'i ialah ibunya. Yang isyak apa? Kita ada 2 minit lagi. Jadi ibunya ialah arkitek. Arkitek yang membina Imam Syafi'i ialah ibunya. Sebab ayahnya telah pun meninggal dunia sejak dia kecil, maka ibunya lah yang membentuk dia. Maka dia lahir di Baitul Maqdis, maka ibu dia nak dia menjadi seorang yang hebat, seorang ulama yang hebat. Maka ibu dia bentuk dia. Dia kata kalau nak jadi ulama maka tak boleh diam di Baitul Maqdis. Kena pergi ke punca dia, iaitu Mekah. Dan Mekah ialah kampung halaman ayah Imam Syafi'i. Maka keluarganya banyak di situ. Maka dipindah daripada Baitul Maqdis pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah diprojekkan Imam Syafi'i ini belajar dengan Syekh Muhammad Konstantin. Konstantin ini ialah seorang tokoh yang sangat hebat daripada Konstantinopel, daripada Turki, yang menjadi pakar qiraat, yang menyebabkan Imam Syafi'i belajar banyak benda melibat Quran daripada dia. Dan Imam Syafi'i juga belajar dengan kabilah Huzail. Kecil-kecil lagi dah belajar dengan orang Arab betul, Arab Badui ni, kabilah Huzail. Sebab itulah Imam Syafi'i ni hebat bahasanya tinggi, dan sejak kecil lagi belajar dengan kabilah Huzail, iaitu kabilah Arab Badui. Jadi sebab itulah tulisan Imam Syafi'i ini kalau kita tengok dalam tak mampu nak terjemah mudah-mudah. Ni sangat tinggi bahasa dia. Kalau nak terjemah bahasa Melayu sangat sukar. Kalau ada mampu tu memang saya respect lah, sebab kalimat dia terlalu mendalam. Sebab dia tulis kitab fiqh menggunakan syair. Syair satu hal dah nak faham, kitab fiqh yang kedua. Jadi menulis kitab fiqh berdasarkan menggunakan sistem syair, maka memang tinggi gaya bahasa dan juga laras Sebab itulah tak ramai mampu menterjemahkan Jadi ibunya lah yang menjadi karakter utama yang jadi arkitek yang bentuk Imam Syafi'i. Sampailah Imam Syafi'i besar dan keilmuannya diiktiraf walaupun dalam umur yang sangat muda. Sebab dia telah selesaikan awal-awal semua benda Quran pada umur 8 tahun. Pada umur 8 tahun selesai semua baca bukan selesai khatam Quran macam kita. Selesai hafaz Quran semua. Dah hafaz sungguh-sungguh. Dan sampailah waktu ketika masih sekitar 12 tahun dia pergi belajar dengan Imam Malik rahimahullah. Ketika itulah dia menulis dengan tangan dia
Bukan sebab nak mengganti Imam Malik, tapi sebab memang dia miskin, dia tak ada alat tulis. Tapi di situlah dia, Imam Malik tertarik hati dengan beliau. InsyaAllah kita sambung semula peringkat remaja Imam Syafi'i dalam pertemuan akan datang insyaAllah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.